Dia tidak masalah untuk membentangkan rang Undang-Undang 355. RUU 355 tidak ada masalah untuk dibahaskan. Ni saya nak ulas juga bab ni, tuan-tuan, supaya kita boleh leraikan permasalahan ini. Bila Walaon PAS ni dok main RUU 355, dia akan menentang Mahkamah Syariah, itulah undang-undang Islam, maka mereka telah menentang undang-undang Islam. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, RUU 355 bukanlah hukum hudud. Okey, dia tak akan boleh laksana pun hukum hudud dalam negara ni kalau pun terlaksana RUU 355. Itu saya kena bagi jelas pada tuan-tuan dan puan-puan. RUU 355 ni, rang Undang-Undang 355 pindaan Mahkamah Session ni, dalam federal dia ada 3 je section dia. Dia ada 3 section je, tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan buka lah RUU 355. Bukan RUU 355. Akta 355 tu, Akta 355 tu berkenaan dengan Mahkamah Syariah, dia ada 3 section je. Kerana apa? Kerana bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah kepada negeri. Yang itu masalah dia. The only way kita boleh laksana hudud dalam negara ini, kalau kita abolish, kita hapuskan. Jadi saya cerita secara undang-undang, secara akademik dulu. Kita kena hapuskan kuasa undang-undang syariah di setiap negeri dan jadikannya satu federal. Itu je cara. Now, PAS berani tak buat macam tu? Sebab apa saya kata demikian? Okay. The moment RUU 35 katakanlah boleh. Katakanlah 100,000 boleh potong tangan, boleh hukum penjara macam jenayah biasa, katakanlah. Dia akan ada timbul beberapa isu. Setiap negeri tak wajib melaksanakan undang-undang tersebut. Sarawak mungkin tak akan laksanakan. Sabah mungkin tak laksanakan. Mungkin Kelantan laksanakan, Terengganu laksanakan. Mungkin Kedah laksanakan, Perak mungkin tak laksana. Selangor mungkin tak laksana, Johor mungkin tak laksana. So, bagaimana dengan negeri-negeri tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kalau orang yang melakukan jenayah tersebut berada di Kelantan tetapi dia orang Johor yang mungkin tak laksana? Katalah contoh dia tak laksana. So, undang-undang ni dia tak fair. Dekat negeri ni kena, dekat negeri ni dia tak kena. Dekat negeri ni dia kena penjara. Tapi hukum yang undang-undang yang sama dekat negeri lain dia tak kena penjara. So, akhirnya kita mewujudkan perbezaan undang-undang di dalam negeri. Dia akan jadi macam United States lah. Negeri-negeri di dalam Amerika, kalau kita perasan United States of America, negeri mereka, setiap negeri itu undang-undang berlainan. Sebab itu dia ada FBI, Federal Bureau Investigation. FBI ni macam polis seluruh federal. Dia polis federal. Dia boleh tangkap seluruh negeri. Tetapi di negeri itu, the moment dia kejar penjenayah tu, masuk negeri seterusnya, dia dah tak ada kuasa nak pergi kejar penjenayah tu. Orang seterusnya kena kejar. So, isu dia adalah kalau dia katalah dia commit satu hukuman jenayah yang boleh membawa hukuman mati di negeri ini. Bila dia lari ke negeri ini tak ada hukuman mati. So, kalau dia ditangkap di sana sekalipun, dia tak boleh dijatuhkan hukuman kerana perbezaan undang-undang. Amerika tak apalah, dia negeri besar. Tapi takkan kau nak tiru Amerika? Negeri kita ni kecil je, tuan-tuan. Langkah sebelah dah Negeri Sembilan. Langkah ke belakang dah Perak. Pergi ke depan dah Melaka. Itu yang pertama. Kedua, undang-undang soalan ini tak berjawab lama dah. Undang-undang syariah ni jatuh kepada orang bukan Islam tak? Adakah undang-undang itu jatuh kepada orang bukan Islam? Itu persoalan besar. Sebab kalau kita faham undang-undang syariah hanya untuk orang Islam. Ni saya nak bagi tahu, itu sebab kenapa kita sukar untuk menghukum ajaran sesat. Sebab orang ajaran sesat yang mengamalkan ajaran sesat, dia kata dia bukan Islam. So, kita boleh counselling dia saja. Orang bukan agama Islam, dia orang ajaran sesat ni, dia kata, saya pernah tengok satu video, dia bawa ajaran sesat. Orang Melayu, dia kata, saya bukan Islam. So, bila dia kata, the moment dia kata dia bukan Islam, macam mana kita nak hukum dia? Ini soalan akademik, bukan ini soalan Iswardi murni. Bila kita belajar undang-undang, ini persoalan ni kita akan bincangkan. Bila kita nak devise undang-undang. Ini real question. Kalau kita nak berbicara dengan Walaon, jangan cerita, kau tak laksana 355, tanam dekat jirat Cina, kau kafir. Kita tanya real question. Number one, orang bukan Islam bagaimana? 2 orang berzina di dalam bilik, kena tangkap. Seorang Islam, seorang bukan Islam. Yang bukan Islam lepas. Yang Islam kena. Habis macam mana? Adil ke tak adil? Oh, adil sebab ada Islam. Habis yang bukan Islam? Kita kena hukum orang Islam. Tak boleh. Undang-undang hanya untuk orang Islam.
Bagaimana kalau sekiranya ini baru cerita aja banyak lagi. I'm not saying kita tak boleh laksana. Bukan isu itu. Isunya adalah it's beyond. Jangan kita ambil satu undang-undang tu terlalu simplistik. Terlalu simplistik. Kita laksana settle masalah. Ini masalah kita. Ini macam orang PAS juga. Saya bebel pasal PAS lagi kan. Cerita macam orang PAS jugalah. Budak-budak muda. Habis orang tua yang baru nampak nur Islam. Zaman muda dulu dungdang. Dah tua rasa menyesal. Tu dia nak bertaubat. Alhamdulillah. Dia nak cari jalan singkat nak masuk syurga. Dia kata kena join jihad. Jihad apa? Parti politik lah. Parti politik mana? PAS lah. Maka dia pun join PAS. Itu bukan jalan singkat tuan-tuan. Dia tak ada jalan singkat ke syurga ni. Kita nak cerita. Poinnya adalah dia tak semudah itu. Struggle ini tak semudah itu. Dia tak, orang kata apa, tak kita kata, kita buat undang-undang, therefore selesai masalah. Tak. Macam juga saya kata, Pakatan Harapan pemerintah selesai masalah negara. Tak. Takkan selesai. Saya bagi satu contoh. Ini ada juga yang hantar saya tadi. Kita kena jawab soalan ni. Dia untuk main ulang. Anwar kata, kalau sekiranya kita memerintah, maka harga minyak akan turun. Ni boleh potong part ni. Ni saya jawab, all on. Kalau kita memerintah, harga minyak akan turun. Number one, ceramah tu zaman Anwar belum kena tangkap dahulu. Kita apa? Tapi saya nak bagi tahu. Pakatan Harapan pemerintah, memang harga minyak dah turun. Dah turun. Nak turun lagi kenapa? Dah turun dah. Siapa boleh argue dengan saya, Pakatan Harapan tak pernah turunkan harga minyak? Siapa? Semenjak ambil alih 2018. Siapa berani argue dengan saya bahawa Pakatan Harapan tak pernah turunkan harga minyak? Tak percaya? Cek pada bulan Mei 2020. Sebelum kerajaan bertukar. Mei 2020. Zaman terakhir Najib Tun Razak. Harga minyak RON 95 berapa? Semenjak Pakatan Harapan take over, harga dia turun RM2.05. RON 95. Betul tak betul? So, harga turun ke tidak? Harga turun. Dah tunai janji ke belum? Sudah. Itu Pakatan Harapan is. Ini Anwar. Anwar apa? Pakatan Harapan lah. So, janji itu dah tunai. Nak tuntut lagi buat apa? Yang kau membebel, yang kau memekak, zaman kau memerintah turun tak harga minyak? Soalan saya, zaman engkau memerintah, yang kau membebel, kau memekak tu, zaman kau memerintah turun tak harga minyak? Saya tanya ni. Zaman korang memerintah 30 lebih bulan tu, harga minyak turun ke tidak? Ke sama je korang pakai mekanisme yang diletak oleh Pakatan Harapan? Itu jawapan dia. Mudah. Dia tak ada hujah tuan-tuan. Saya pernah berhujah dengan orang ni lama dah. Bila dia kata, kata harga minyak akan turun, harga minyak akan turun. Saya kata, Mei 2020 sebelum Pakatan Harapan take over, harga minyak berapa? Saya siap bagi link lagi. Ni harga minyak apa? Tolong baca. You tak payah search. Saya dah search. Tolong baca. Bila naik Pakatan Harapan, harga minyak berapa? Selepas itu dia kata harga minyak tak turun. Yang korang memerintah 30 bulan, harga minyak turun tak? Dah jawab soalan. Tak, dia takkan puas hati tuan-tuan. Dia takkan puas hati. Sebab itu bukan objektif dia. Dia main macam tu. Harga minyak RM1.50. Kenapa kau tak cakap RM1 je? Kenapa tak cakap RM1.30 masa Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri tahun 1997 dulu, 96? Harga masa tu RM1.30. Kenapa tak cakap RM1.30 je? Baik kau buat cerita tahun 70-an dahulu. Kan? Kenapa buat cerita yang terlampau lama nak... Yang nak turunkan harga minyak, PAS tuan-tuan. Yang nak turunkan harga kereta, PAS. Baru-baru ni keluar lagi. Rafizi akan turunkan harga kereta. Kat mana? Manifesto mana? Yang manifesto itu, UMNO, PAS. UMNO lah tu utamanya. Rakyat pada masa tu dah tolak dah manifesto tu. Janji 5 tahun. Kau tuntut manifesto 20 tahun, 15 tahun dulu. Kenapa? Tahulah dah tak ada modal. Modal tu dah tak ada. So dia nak main manifesto lama. Kan manifesto lama. Kalau kita nak cerita, dulu PAS pernah berjanji akan betulkan air Kelantan. Air Kelantan tak betul-betul lagi saudara. Kan? Akan bagi pekerjaan kepada rakyat Kelantan. Tak settle lagi. Akan bagi highway pergi Kelantan. Masih jam. Masih jam. Ni cerita minyak Kelantan dah settle belum?
Dulu Mahathir kata sekat minyak Kelantan dah. Kelantan ni patut ada minyak dia sendiri, lalu dekat Thailand apa semua. Ni, PAS dah memerintah. 30 bulan PAS memerintah, dah settle belum? Saya tanya soalan ni, dah settle belum? Ke dah lupa janji tu? RUU 355, tim Menteri Undang-Undang Taqiyuddin daripada PAS. Dah settle belum? Dah settle belum? Soalan saya. Apa lagi isu kau nak bawa? Dia tak ada isu, tuan-tuan. Dia orang tak ada isu. Kan? Dia mainlah sentimen ni, sentimen tu. So, satu gerakan. Okay, dah potong. Habis dah situ. Dah jawab dah. Kan? Kawan-kawan, kalau you all masih tanya saya soalan lain lagi, maksudnya korang tak tengok lah aku punya live. Tak payah sembang lah kawan-kawan. Kata LTL lah apa semua, live Iswardi pun tak tengok. Lepas tu nak tanya saya soalan yang sama berulang-ulang-ulang kali. Ni saya dah jawab. Okay. Potong.